Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kesyukuran kepada Allah terus memberi taufik kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah, mengimarahkan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita menghidupkan pada malam hari satu sunnah besar yang mana ulama merujuk kepada hadis-hadis yang berkait dengan qiyam, iaitulah berdiri di dalam sembahyang di waktu malam Ramadan. Seperti sabda Nabi SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun berdiri sembahyang pada malam Ramadan kerana iman dan juga mencari pahala, maka diampun apa yang terdahulu daripada dosanya. Dan seperti hadis, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang bangun berdiri sembahyang sunat di waktu malam Ramadan bersama imam sehinggalah imam selesai sembahyang, maka dicatat baginya pahala menghidupkan satu malam keseluruhannya. Walaupun Nabi SAW sendiri tidak berkesempatan lama untuk bersembahyang tarawih bersama dengan jamaah kerana satu sifat kepimpinan kenabian yang disebut dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum, seorang nabi yang sukar kepadanya perkara yang memberatkan kamu. Kebimbangan Nabi ketika syariat, ketika wahyu masih lagi turun dengan lebatnya, ialah difardukan sesuatu yang sunat. Maka kita tahu bahawa Nabi keluar malam pertama, malam kedua, kemudian Nabi meninggalkannya. Apabila aman syariat daripada tambahan, aman wahyu daripada wahyu-wahyu baru selepas kewafatan Nabi SAW, maka berlakulah satu sunnah yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu di atas sunnahku dan di atas sunnah khulafa' rasyidin mahdiyin yang datang selepasku. Dan seperti hadis iqtadu, ambil contohlah dengan dua orang yang datang selepasku, iaitulah Abu Bakar dan Umar. Maka ketika tenangnya agama daripada tambahan, maka Umar melihat orang Islam sembahyang tarawih secara berasingan, auza'an mutafarriqin. Lalu dihimpunkan mereka di belakang satu imam, iaitulah seorang yang paling dihormati Qur'annya oleh Umar ibn al-Khattab, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, penulis wahyu Nabi SAW, seorang Ansar daripada Bani Najjar, dari keturunan mulia Nabi SAW dari pihak datuknya
Abdul Muttalib ataupun pihak ibu kepada Abdul Muttalib Bani Najjar. Satu-satunya manusia yang pernah Quran turun menyebut namanya supaya diperbacakan kepadanya apabila turunnya ayat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Maka turun bersamanya perintah supaya dibacakan ayat ini kepada Ubay. Ubay berkata, As-sammani Allahu, adakah Tuhan menamakan aku supaya diperbacakan? Nabi kata, bala, ya. Maka dia adalah peninggalan legasi Nabi SAW terbaik dalam kitab Tuhan. Umar melantiknya sebagai imam kepada tarawih kaum muslimin. Dan dikatakan untuk muslimat, dilantik seorang lagi namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Maka bermulalah satu sunnah meriah bulan Ramadan. Masjid-masjid umat Islam bercahaya, sehingga Sayyidina Ali di zamannya cemburu dengan pahala yang diperolehi oleh Umar dengan sunnah baiknya. Dia berkata, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidal muslimin. Semoga Allah mencahayai kubur Sayyidina Umar sebagaimana dia telah mencahayai masjid-masjid kaum muslimin di malam-malam Ramadan dengan sembahyang tarawih. Maksud pertama daripada sembahyang tarawih ialah qiyam. Berdirinya kita di belakang imam, mendengar bacaan imam, mengambil Quran daripadanya, yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Man yaghdu ila baitin min buyutillah fayakhudhu ayatan hiya khairum min badana. Siapa yang bangun pagi subuh pergi ke masjid mengambil satu ayat daripada imam, maka itu jauh lebih baik daripada seekor unta. Wa ayataini khairan misnataini. Diambil dua ayat lebih baik daripada dua ekor unta. Dan demikianlah. Badawi bangun pagi pergi ke pasar. Pasar borong dia, pasar unta. Pagi-pagi meriah dah. Wak balik unta. Suhur dia wak balik unta pagi-pagi. Nabi kata ada pasar yang lebih meriah daripada pasar unta pagi-pagi. Iaitulah pasar sembahyang subuh dan juga sembahyang jahar. Termasuklah sembahyang tarawih yang diambil daripadanya kitab Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dengar permulaan surah Ali Imran. Keluarga Imran. Satu keluarga yang Allah Subhanahu wa taala mahu abadikan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang tidak banyak yang menjaga kitab Allah, yang menjaga syariat Allah. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih, innallaha astafa Adama wa Nuha. Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas sekalian alam. Iaitulah keluarga Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, Maryam. Iaitulah generasi terakhir yang memelihara kitab Taurah, juga kitab Injil yang diutuskan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kebetulan kita di bulan puasa juga, antara sasaran takwa apabila dikatakan la'allakum tattaqun, di antara maksud takwa ditakrifkan Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Itu satu semangat kekeluargaan yang sebenarnya telah siap ada. Manusia dia akan jaga keluarga dia lah. Kalau ramai-ramai lemas, dia akan cari anak beranak dia dulu. Ramai-ramai terbakar, dia akan buat lari anak beranak dia dulu. Ada malapetaka, ada bahaya, ada kelaparan, ada kemalangan, anak beranak dia buat lari dulu. Maka inilah fitrah semula jadi manusia yang Tuhan mahu tingkatkan, supaya jangan sahaja menjaga malapetaka dunia,
Tetapi yang patut dijaga ialah malapetaka sebenar, iaitulah api akhirat yang jauh lebih marak daripada api dunia. Permulaan surah Ali Imran ada kaitan rapat dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan menurut ahli-ahli tafsir Al-Quran yang menyebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran, sebenarnya bukan sahaja Al-Quran, termasuklah semua kitab-kitab terdahulu. Sejarah kitab-kitab terdahulu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Sama ada kitab-kitab yang bernama At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, termasuklah Suhuf Ibrahim, termasuklah alwah-alwah yang diturunkan, semuanya dikatakan diturunkan pada bulan Ramadan. Akhirnya Al-Quran yang menyamai satu sudut dengan kitab-kitab terdahulu ialah turun sekaligus di bulan Ramadan, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, menjadi pameran kepada as-sama'id dunia, kepada langit yang dihuni oleh para malaikat. Surah Al-Imran menyebut nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, membenarkan kitab terdahulu, Taurah dan Injil. Min qablu hudan linnasi wa anzala al-furqan. Inilah kitab yang bertali arus, sambung menyambung, berkesinambungan, memandu dan membawa hidayat kepada manusia, dan membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan. Allah Subhanahu wa taala menyebut rahsia kita boleh berpegang dengan kitab. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'. Allah tiada sesuatu pun yang tersembunyi di muka bumi ini. Kitab yang diturunkan di muka bumi diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari segi pelaksanaannya, kita lari daripada kitab apabila kita menjangka bahawa Tuhan tidak nampak kita. Kita tahu bahawa puasa yang juga mari daripada kitab, begitu juga semangat syariat-syariat yang lain. Antara semangat besarnya ialah la yakhfa 'alaihi syai'. Tiada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Kebetulannya inilah istimewa puasa berbanding dengan ibadat-ibadat lain. Sebab itulah kebanggaan Tuhanlah kepada semua yang berpuasa. Orang berpuasa, akidahnya kepada Allah paling jelas, tidak dapat ditandingi oleh mana-mana akidah. Dia sanggup bertahan walaupun setitis air. Puasa ni nak batal dia tak payah setegak, tak payah segelas. Setitis air pun batal semayang, batal puasa. Sutir nasi pun batal puasa. Tapi inilah yang dijaga oleh orang puasa. Setitis air pun dia jaga. Boleh sangat dia nak buka, nusuk belakang tiang je, setitis air, mudah. Tetapi apa yang dijaga bukan setitis air. Apa yang dijaga ialah la yakhfa 'alaihi syai'. Tiada sesuatu yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadis kursi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim menyebut illa kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Setiap amal anak Adam milik anak Adam kecuali puasa. Puasa milikku, wa ana ajzi bih. Aku sahaja yang membalasnya. Ulama kita menyebut kerana ini satu-satunya ibadat yang tidak dapat dikesan oleh manusia. Tidak ada riak sekali-kali dan tidak ada sum'ah sekali-kali. Puasa satu-satunya ibadat bersih. Sebab dia bukan amalan pun, dia meninggalkan amalan, meninggalkan makan minum. Dia tak buat apa-apa, nengung je. Tapi dia sedar bahawa dia di bawah
pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajar kita cara sebenar berinteraksi dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Dan cara ar-rasikhuna fil ilm, mereka yang teguh ilmu, bagaimana mereka membaca kitab Allah, bagaimana cara ittiba', menjejaki dan menuruti kitab Allah. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Dialah yang menurunkan kepadamu kitab, antaranya ayat-ayat yang kukuh jelas, tidak dinasahkan, hukum hakam yang nyata, yang tidak ada khilaf tentang maknanya. Itulah umul kitab. Jadi pembacaan kitab ialah pembacaan untuk bersama, untuk bersatu, untuk berijma', melaksana dan menegakkannya. Sebab itulah ulama-ulama dulu mereka berkata, iqra'ul Qur'ana majtama'tum alaih wa idza ikhtalaftum fantahidhu. Bacalah Quran selama mana kamu boleh bersatu, kamu boleh bersama melaksanakannya dan memahaminya. Apabila kamu berbalah dengan kitab, maka bangkitlah. Tidak perlu baca kitab untuk berbalah. Ini bukan kitab untuk berbalah. Ini kitab untuk kita cari muhkamat, perkara-perkara yang jelas daripada kitab Allah Azza wa Jalla. Dan banyaknya perkara-perkara yang sangat jelas. Sangat jelas dari segi hukum hakam Quran. Sama ada hukum akidah, hukum syariat, hukum akhlak, kebanyakannya jelas. Bahkan kebanyakan mujma'at, perkara-perkara ijma' ialah Quran. Tafsir Quran kebanyakannya ijma'. Dari segi kefahaman hukum pun sikit-sikit je, tempias sikit-sikit. Terpecahlah kepada mazhab 4 yang semuanya daripada mishkatin wahidah, daripada pelita yang sama. Pelita yang sama. Melihat Quran berbeza sikit-sikit. Yang dimaafkan, yang diizinkan untuk mengasah kecerdikan, untuk mendapat pahala bersungguh memahami dan mengamalkan, itu tak ada masalah. Wa ukharu mutasyabihat. Cuma di sana ada sedikit ujian Tuhan daripada kitab ini. Ada perkara-perkara yang kenampakannya pada zahir seperti sedikit keliru. Di sini Tuhan menguji siapa yang ikhlas dalam pencarian kitab dan siapa yang cari kitab untuk berbalah. Orang yang cari kitab untuk berbalah, dia cari mutasyabihat, dia cari hak keliru-keliru, walaupun tak banyak. Dia tak cari muhkamat, perkara-perkara jelas. Yang itulah umul kitab, itulah ibu kitab yang dicarinya. Anak dia akan cari ibu. Berbalah apa-apa selesai dengan ibu. Ibu kita ada, kita bukan anak yatim. Kita ada muhkamat. Kita ada kitab-kitab yang jelas, yang mempertemukan, yang mempersaudarakan, yang menjamaahkan, yang mengijma'kan kaum muslimin utara, selatan, timur, barat bersatu di atas nama kitab Allah Azza wa Jalla. Kitab mereka sama, sunnah Nabi mereka sama, kiblat mereka sama. Banyak sangat perkara-perkara yang menyatukan mereka. Jika ada perbalahan kerana ilmu, maka ini ada masalah dengan niat dalam mencari ilmu. Keilmuan yang tidak benar, ini keilmuan ahlul kitab yang berbalah kerana kitab. Ahlul kitab lah yang berbalah mengenai kitab. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kitab menyatukan mereka. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Maka di sinilah orang yang baca kitab terbelah dua dengan ayat mutasyabihat. Ada yang dalam hati mereka ada masalah, ada niat yang tidak baik, ada tujuan-tujuan yang jahat, terpalit dengan usaha-usaha musuh, terganggu, terpedaya,
sama ada menjadi ketua ataupun menjadi ikutan kepada agenda-agenda musuh yang melemahkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari sudut-sudut yang boleh menimbulkan perbalahan dan perpecahan, ibtira'al ta'wili, mencari takwil yang Allah Subhanahu wa taala maafkan kita daripada memahaminya. Satu lagi golongan yang terpuji, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tuhan minta supaya kita kembali kepada ar-rasikhuna fil ilm, golongan yang matang dengan ilmu, bukan penuntut ilmu biasa, bukan orang yang baru muta'alim, baru mula-mula belajar mendekati ilmu. Di sana ada ulama-ulama besar. Apabila kita bertelingkah tentang sesuatu perkara, dalam hadis kata al-barakatu ma'al kibar, keberkatan bersama ulama-ulama besar. Kabir, Nabi kata, dahulukan orang besar, dahulukan ulama-ulama yang boleh mendatangkan penyelesaian. Mereka yang telah lama dengan keilmuan, mereka yang telah matang dalam menyelesaikan masalah-masalah ilmu dan juga amal. Golongan yang mempunyai al-fiqhul akbar di samping al-fiqhul asghar, fiqh besar di tepi fiqh kecil, yang memahami maqasid di sebalik wasail, yang memahami kulliyat di samping juz'iyat, yang melihat Islam dengan lebih menyeluruh, yang melihat penyelesaian yang lebih besar, yang melihat agama dalam kerangkanya yang lebih luas. Mereka tenang dengan perkara-perkara khilaf seperti ini. Mereka kukuh, mereka tidak berbalah, mereka tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Kullu min 'indi rabbina amanna bih, mereka mendahulukan iman yang menuntut kita beramal daripada apa yang kita berilmu dan mempercayainya. Semuanya datang daripada Tuhan kita belaka. Ada tujuan yang besar di sebalik mutasyabihat, membezakan di antara mereka yang benar-benar kukuh dengan keilmuan dan mereka yang baru memandai-mandai ataupun mengada-ngada dengan kitab Allah Azza wa Jalla. Di mana muka surat yang mulia ini ditutup dengan satu doa yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami, selewengkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah mentah-mentah daripada sisimu rahmat, walaupun dalam keadaan kekurangan kita. Kebetulan puasa kita pun sasarannya sama. Dalam Quran menyebut walitukabbirullaha walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu melengkapkan puasa sampai ke sudah, lalu kamu bertakbir Allahu Akbar di atas hidayah yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makna yang terbesar daripada kita ialah kita mensyukuri hidayah yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terlalu mahal. Kita di hujung dunia, jauh ke timur, masih bertemu hidayah. Sedangkan hidayah yang sama tidak diperolehi walaupun orang dekat dengan Nabi SAW seperti Abu Lahab, seperti Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kau kasih, tetapi Allah jugalah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Hidayah benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyakkan doa supaya dikurniakan hidayah dan dikekalkan hidayah sehingga ke akhir umurnya. Hidayah yang bertemu dengan kebenaran di muka dunia dan bertemu dengan pintu syurga di hari akhiratnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.